Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat rahmati Allah, kita pada malam ini diberikan taufik dan hidayahnya dan juga kekuatan badan dan kesihatan dan juga kelapangan masa untuk kita teruskan usaha kita menambahkan kefahaman kita di dalam agama Allah. Semoga Allah menjadikan niat-niat kita niat-niat yang ikhlas dan amalan kita amalan yang saleh diterima Allah. Pada pertemuan lepas kita telah membaca hadis-hadis berkaitan dengan meringkaskan solat dalam kesempurnaan, di mana terdapat hadis-hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah orang yang ringkas solatnya dan sempurna solatnya. Bahkan pengarang ataupun perawi iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa aku tidak pernah melihat seorang yang lebih ringkas solatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sempurna. Jadi telah kita terangkan makna ringkasnya solat dalam kesempurnaan, iaitu memelihara rukun-rukun solat, kewajipan-kewajipan solat, termasuk juga sunnah-sunnah solat. Tapi dalam waktu yang sama, ia adalah solat yang sempurna dan ia adalah solat yang ringkas, di mana bacaan Nabi SAW kadang diringkaskan. Jadi kita sambung daripada mana kita berhenti. Kita ambil depan di mana? Dah selesai semuanya? Semua dah? Okey. Iaitu yang terakhir adalah hadis Anas. Rasulullah SAW bersabda, aku ingin masuk solat dan memanjangkannya. Kemudian aku mendengar tangisan seorang bayi, lalu aku meringankannya. Ada? Nah, min syiddati wajdi ummihi bihi, lihatkan kesihannya ataupun kesibukan ibunya dengannya. Nah, dan terdapat faedah di sini bahawa bolehnya kita solat dengan niat memanjangkan, tiba-tiba kita ringkaskan kerana sebab. Dan kita tahu bahawa hukum memanjangkan solat. Apa hukum memanjangkan solat? Wajib ke sunat ke? Sunat. Jadi kita dah mula nak melakukan yang sunat, tiba-tiba kita tinggalkan yang sunat. Jadi boleh tak hadis ini, bahagian ni dalil bahawa kalau kita nak lakukan yang sunat, kita tinggalkan dan tidak berdosa kalau kita tinggalkan. Boleh ke tidak ni? Boleh? Boleh ya? Jadi kalau kita sedang berpuasa Khamis contohnya, ataupun tadi Isnin contohnya, tengah jalan kita batalkan. Macam lapar, macam haus. Tak lapar, tak haus pun, tapi kita nak batalkan saja je. Boleh ke tak boleh? Tak boleh? Boleh? Dah puasa, kita batalkan? Puasa sunat ni? Saja-saja je? Saja je, macam malas gitulah. Boleh tak? Tak boleh. Jadi berdosa kalau dia. Wah, berdosa. Baik-baik dia dapat sunat, dapat dosa pula. Syadid betul. Apa dalil awak? Apa dalil? Tak ada, tadi. Orang yang puasa sunat, tengah-tengah jalan dia batalkan.
Sengaja. Malas lah nak puasa sunat nyari. Nah. Tadi dah sahur semua. Kalau orang kata tak boleh, apa dalilnya tak boleh? Tak boleh je. Tak ada dalil lah tu. Kita tak tahu dalilnya. Okey, kalau orang sedang solat sunat, tiba-tiba dia nak batalkan, boleh tak? Satu rakaat setengah aja terus dia batalkan. Nak duduk nak tidur. Tak boleh Boleh lah, tak ada dalil boleh lah. Bahkan ada dalil banyak yang menunjukkan boleh. Khususnya tentang puasa. As-sa'imul mutatawwi' lebih kurang lafaznya begitu. Amiru nafsihi insya'a shama wa insya'a aftara. Tahun lepas bila kita buka kitab puasa Bulughul Maram, kita telah baca bab ni. Orang yang berpuasa sunat, amiru nafsihi, dia raja dirinya sendiri. Jika dia kendaki, dia teruskan puasa. Jika dia kendaki, dia boleh berbuka. Jelas. Itu nas untuk puasa. Dan terdapat hadis dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Iman. Ada orang tu tanya, apakah solat yang wajib? Dia kata, solat 5 waktu. Ada tak lagi yang wajib? Kata Nabi SAW apa? Tidak ada illa an tatawwa'a, melainkan kalau engkau nak buat yang sunat. Illa dekat sini sama ada munqati' ataupun muttasil. Di dalam bab bahasa Arab itu, bab illa ni ada pembahasan yang penting. Baik, sebab itu ulama khilaf illa dekat sini ada kaitan dengan yang sebelumnya ke, ataupun dia munqati', dia ada yang dia adalah tak dikena-mengena yang sebelumnya. Yakni 5 waktu tu wajib. Tapi kalau engkau nak buat yang sunat gitu. Tapi kalau awak sambungkan dengan yang sebelumnya, 5 waktu tu wajib, melainkan kalau engkau nak buat yang sunat, maka sunat tu jadi wajib. Sebab tu ada khilaf di kalangan ulama disebabkan pemahaman illa tersebut. Tapi ini dhaif lah sebenarnya. Boleh difahami macam tu. Tapi kita ada dalil bahawa solat 5 waktu saja yang wajib. Yang lain semua tidak wajib. Melainkan ada nas yang menunjukkan bahawa ibadat itu mesti disempurnakan sampai habis. Ibadat sunat pun. Firman Allah SWT, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Itu nas bahawa umrah dan haji mesti disempurnakan, mesti itmam. Tak boleh tengah-tengah malas Lagi-lagi masuk nak Ramadan kan. Ramadan pula, paling ramai pula seorang ni semua. Malas pula nak buat. Jadi boleh tak ada tahallul? Jawabnya tak boleh, dia mesti sempurnakan. Begitu juga haji sunat. Ada pun ibadah lain, sedekah tak jadi sedekah boleh. Baik puasa jadi tak jadi puasa boleh. Ada pun hujah orang yang mengatakan wajib sempurnakan amalan. Hujah mereka apa? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Dalam surah apa? Dalam surah Muhammad. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, jangan kamu batalkan amalan kamu. Jadi ini dalil bagi sebahagian ulama bahawa kalau kita dah mula ibadat umum ibadat wajib ataupun sunat, mestilah kita teruskan, jangan batalkan. Jadi kalau kita tengok konteks ayat tersebut, jangan batalkan amalan kamu dengan apa? Dengan syirik dan kekufuran sebenarnya. Ataupun diambil untuk ibadat yang wajib saja. Sebab ibadat sunat ada nas bahawa dibolehkan kita tinggalkan. Jadi kalau kita masuk solat nak berdiri, tiba-tiba alamak nak duduk boleh tak? Haram? Boleh. Kita ingat nak baca surah panjang, baca sikit aja, alamak panjangnya. Kita pun pendek kan, terus kita sujud. Boleh. Macam Nabi SAW buat. Ini antara dalilnya. Dan terdapat faedah yang kedua bahawa Nabi SAW ingin solat panjang-panjang.
Tiba-tiba dia dengar apa ni, orang anak menangis. Dan Nabi SAW tinggalkan niat nak panjangkan tu. Bersebab ke tidak? Bersebab. Sebabnya apa? Sebab anak tu menangis. Kesiankan siapa sekarang ni? Kesiankan ibu. Kesiankan ibu ni satu ibadat ke bukan? Kesiankan ibu ibadat ke bukan? Tak, bukan ibadat. Awak kesiankan seseorang tu, lepas tu awak ringkaskan untuk dia, bukan ibadat ke? Ibadat. Dan awak yang pegang solat tu, awak imam. Jadi ia satu ibadat lagi. Jadi dalam satu ibadat ada dua niat. Boleh tak? Satu niat untuk solat, jadi imam. Satu niat untuk apa? Niat ringkaskan kerana kesiankan ibunya, anaknya menangis. Ini dalil bahawa dalam satu ibadat boleh kita multiple niat. Tapi ada syarat. Jangan sampai niat lain itu overcome niat asal ibadat. Jangan sampai yang lain pula yang mendahului. Jadi kadang-kadang kita buat satu perkara tu macam-macam niat ada kat dalam. Sebab itu banyak orang-orang salaf bahawa mereka sentiasa melihat niat mereka, memeriksa niat mereka. Sebab dalam setiap perkara tu sebenarnya macam-macam niat kita boleh fikirkan, macam-macam muhasabah. Ala kulli hal, jadi Nabi SAW pernah meringkaskan salat, dan Nabi SAW biasanya memanjangkan salat. Kalau kita nak tahu, biasanya orang sahabat-sahabat Nabi SAW kalau baca dalam ibadat tu, dalam solat subuh tu punya panjang. Baca surah Yusuf dalam solat subuh. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampaikan perawi itu berkata, aku tidak menghafal surah Yusuf dan lagi satu surah, lupa saya, panjang, melainkan daripada Umar bin Khattab. Sebab dia selalu baca waktu solat subuh, selalu baca. Ni. Dia selalu baca dan dia membaca dengan perlahan. Sanadnya sahih, dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam Musannafnya daripada Ma'mar. Okay. Daripada siapa lagi? Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sanad dia satu lupa. Dan Abu Bakar As-Siddiq juga pernah solat hampir-hampir nak naik matahari. Jadi orang menegur Abu Bakar, hampir-hampir tadi matahari nak naik. Abu Bakar kata, kalau aku solat sampai matahari naik pun, matahari itu naik dalam keadaan kita tidak lalai. Maksudnya kita bukannya sedang lalai, kita sedang solat. Itu panjangnya. Tapi telah kita membaca, kalaulah imam selalu consistently solat subuh lah contohnya, dia solat macam itu daripada awal waktu sampai matahari nak dekat naik. Boleh tak awak lambat masuk masjid? Bahkan tak ikut dia terus. Boleh tak? Kita dah bacakan hadis tu. Bahawa ada sahabat komplain pada Nabi SAW, aku lambat datang sebab si fulan tu baca panjang. Kan ada? Tu Nabi SAW tak pernah marah dalam satu nasihat, dalam majlis nasihat, lebih daripada hari itu. Jadi boleh kalau ada panjang macam itu, Masya Allah. Lagi kalau solat zuhur, start daripada awal zuhur, lagi sikit 5 minit asar baru stop. Ya betul. Kalau imam macam gitu, wajib tak solat belakang dia? Jawabnya tak. Tak wajib. Nah. Betul tak ni? Ada dalil ke tidak? Tak ada, mesti ikut jamaah. Mesti ikut imam. Mesti solat di masjid. Jadi ini antara uzur-uzurnya sebenarnya. Dan ini hadis dalam Sahih Muslim yang menunjukkan kepada hal demikian. Dan kalau awak nak tahu, orang yang paling banyak cakap pasal membicarakan tentang keuzuran-keuzuran tidak menghadiri solat adalah Imam Ibn Hibban. Dalam sahihnya, dia ada banyak bab dia kata uzur-uzur solat. Dan kita tahu antara uzur tidak solat berjamaah apa dia? Makan time. Kan? Makan malam dah sampai. Qomat pun dah sampai, dah start dah. Mana satu nak buat?
makan dulu kasih habis. Ya tidak? Ada keuzuran-keuzuran. Tapi jangan sampai buat keuzuran sendiri. Lagi-lagi nak dekat bulan puasa ni, mentang-mentanglah makan itu didahulukan, makan sampai satu dulang. Cukup dengan bubur lagi. Dengan teh tarik lagi, dah tak boleh bangun dah. Sampai setengah jam makan. Makanlah sikit dulu, 5 minit kasi Chan. Lepas tu, solat. Lepas tu nak sambung-sambung lah. Okey, kita sambung pada bab yang berikutnya. Wa haddatsana Hamid qala Ibn Muslim rahimallahu taala wa haddatsana Hamid ibn Umar al-Bakrawi wa Abu Kamil Fudail bin Husain al-Jahdari kilahuma an Abi Awanah qala Hamid haddatsana Abu Awanah an Hilal ibn Abi Humaid an Abdurrahman ibn Abi Layla an al-Barra ibn Azib qala رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. Kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala dengan sanadnya, Hamid ibn Umar al-Bakrawi ceritakan kepada kami, dan Abu Kamil Fudail ibn Husain al-Jahdari. Jadi kita perhatikan dulu sanadnya. Jadi Hamid ibn Amr, ya. Hamid ibn Amr ibn Hafs bin Umar bin Ubaidillah bin Abi Bakra al-Thaqafi al-Bakrawi. Jadi dia adalah daripada keturunan Abu Bakrah al-Thaqafi, seorang sahabat Nabi SAW yang mulia radhiyallahu anhu. Perawi hadis yang masyhur, tidak akan berjaya satu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpinnya. Naam. Datuknya adalah Abu Bakrah. Dan beliau adalah perawi di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dan berkata Ibn Hajar, thiqah. Meninggal dunia di Naisabur. Satu lagi guru Imam Muslim adalah Abu Kamil Fudail bin Husain al-Jahdari. Kali ini Imam Muslim rahimahullah ta'ala sebutkan kunyahnya, sebutkan namanya, nama bapanya. Dan Fudail bin Husain bin Talha al-Jahdari, Abu Kamil al-Basri, orang Basrah. Yang perawi dalam Sahih Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i. Dan beliau dithiqahkan oleh Ibn Hibban, berkata Ibn Hajar, thiqatun hafiz. Kamil al-Jahdari thiqah. Jadi dua-dua guru Imam Muslim di sini thiqah. Baik, kilahuma an Abi Awanah. Kedua mereka dari Abu Awanah. Jadi tak disebutkan nama dia. Abu Awanah, siapa nama dia? Siapa ingat nama dia siapa? Nama dia Abdullah ibn Waddah al-Yashkuri. Abdullah bin Waddah al-Yashkuri, seorang imam. Baik. Qala Hamidun haddatsana. Berkata Hamid. Hamid ni siapa? Guru pertama dia. Hamid ibn Umar. Haddatsana. Jadi perhatikan, dia ambil perawi daripada gurunya. Dia ambil riwayat daripada gurunya yang pertama. Padahal dua-dua riwayat daripada Abu Awanah. Jadi telitinya Muslim. Pasal ada haddatsana di situ. An Hilal ibn Abi Humaid. Jadi Abu Awanah dari Hilal bin Abi Humaid al-Juhani, maulahum. Kita dah tahu maulahum maknanya apa? Bekas hamba golongan Juhani. Dan beliau ni seorang Kufi. Meriwayatkan daripada Abdullah bin Ukaim, Abdul Rahman bin Abi Layla, Urwah bin Zubair, Abi Bishr. Riwayat beliau ada dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan Nasa'i.
Baik, beliau dithiqahkan oleh Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i. Tetapi Abu Hatim dan An-Nasa'i pernah kata dia adalah seorang yang dhaif. Jadi sekejap thiqah, sekejap dhaif. Dari masa tu kita nak ambil, kalau macam ni, kalau satu ulama jarh ta'dil, dia ada dua pendapat opposite. Kata dhaif, satu thiqah, dan satu kali dia kata dhaif. Jadi kita tak boleh ambil kan? Sebab dua-dua apa ni? Berlawanan. Jadi kita kena rujuk kepada ulama jarh wa ta'dil yang lain. Kalau kita dapati bahawa ulama lain kata dia thiqah, lepas tu dia ada thiqah dengan dhaif, kita ambil yang mana? Yang bersesuaian dengan jumhur. Yang bersesuaian dengan jumhur. Tu kaedah dia. Kita tarjihkan dengan hal demikian. Baik, waqala fit taqrib thiqah. Jadi sebab tu Ibnu Hajar kata beliau ni adalah seorang thiqah. Kemudian sanad yang berikutnya atau perawi yang berikutnya, dalam sanad Abdul Rahman ibnu Abi Laylah. Abdul Rahman ibnu Abi Laylah, seorang hafiz, perawi di dalam Kutubus Sittah. Dan beliau ini dipuji oleh ramai ulama. Berkata Abdullah bin Al-Harith, "Ma zanantu anna an-nisaa waladna mithlahu." Aku tak rasa ada wanita boleh lahirkan orang sepertinya. Maknanya dia adalah orang yang hebat. Terlampau hebat sampai apa ni, tak bolehlah wanita tak sanggup nak lahirkan seorang yang hebat seperti dia. Pujian lah ni. Tapi kita kena ingat semua pujian-pujian yang kita baca biografi ni, setakat dia adalah pujian lah. Satu kelebihan bagi orang tersebut. Tapi ini tak bermakna bahawa dia maksum. Bahawa apa juga dia cakap semua betul. Baik. Dan bahawa semua ijtihad beliau betul. Tidak. Pujian tetap pujian. Kita letak kat tempat dia. Kita puji dia. Tapi bila dia berkata-kata tentang agama, tetap kita kena rujuk dengan timbangan syariat. Apa dia? Tengok kepada Quran, tengok kepada sunnah. Jadi beliau ini dithiqahkan oleh Ibnu Ma'in. Berkata Al-Hafiz thiqah min ats-tsaniyah. Jadi beliau seorang tabi'in. Dan beliau katanya mati syahid dalam peperangan Jamajim. Ada yang mengatakan beliau tenggelam di Dujail bersama Muhammad ibn al-Ash'ath. Jadi beliau ikut serta dalam fitnah. Ada satu kumpulan, nanti kita bacalah kalau sempat, yang memberontak terhadap Hajjaj bin Yusuf di Kufah. Jadi ada satu golongan ulama, satu golongan qurra yang berperang dengan Hajjaj. Mula-mula dia menang, tapi akhirnya mereka dikalahkan balik oleh Hajjaj bin Yusuf. Ramai juga yang mati. Ala kulli hal, itu satu perkara dalam sejarah. Tapi tak bermakna bahawa beliau ni seorang khawarij ataupun kita tinggalkan riwayatnya. Anil Barra' bin Azib, dari riwayat daripada sahabat Nabi SAW, Al-Barra' bin Azib. Terdapat dalam hadis sebelum ini riwayat Al-Barra' bin Azib. Dan beliau ni seorang Kufi. Qala ramaqtu as-salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku telah memeriksa salat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita panggil Nabi SAW dengan nama dia? Boleh. Tapi kalau panggil Nabi SAW, tak boleh. Nak panggil Rasulullah ke, Nabi Allah ke. Jadi ini satu khabar daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku dapati bahawa dirinya dan kemudian rukuknya dan kemudian i'tidalahu ba'da ruku'ihi, i'tidalnya selepas rukuk, kemudian sujudnya, kemudian duduknya antara dua sujud, kemudian sujudnya lagi, kan? Kemudian duduknya antara memberi salam dengan al-insiraf. Yang akhir tu apa maknanya?
Duduknya selepas beri salam, antara beri salam dengan insiraf, dengan balik, dengan beredar. Maknanya lepas solat lah. Lepas beri salam. Qariban minas sawa. Hampir sama je. Semua tu diri Nabi SAW, rukuknya bangun semua, sujud, antara dua sujud, duduk antara dua sujud. Iktidal pun, panjang. Bukan sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd terus turun. Tak ada kalau panjang macam baca Fatihah dengan surah. Macam rukuk pun sama panjang. Sujud pun sama panjang. Duduk antara dua sujud pun sama panjang. Rabbi fili terus dah. Okey. Lepas tu dah habis solat, Nabi SAW beri salam, duduk lagi. Zikir lah. Nak apa lagi? Zikir lagi. Pun panjang juga. Bukan mesti cepat-cepat nak kena angkat kaki jalan. Ada orang sangka bahawa sunnah Nabi SAW mesti nak kena angkat kaki cepat. Cepat tak semestinya juga. Tengok keadaan. Nabi kadang angkat kaki cepat-cepat suruh apa ni? Supaya orang perempuan jalan. Lepas tu, orang lelaki boleh balik. Jadi, ini dalil bahawa rukun-rukun ini semuanya dipanjangkan oleh Rasulullah SAW. Ataupun kita katakan bahawa semuanya dalam kadar yang hampir sama. Dia tak kata sama lah. Hampir sama. Nak dekat sama. Jadi ni membatalkan pandangan sebahagian orang bahawa i'tidal tu sekejap aja. Rupa-rupanya ada banyak aja zikirnya kat situ. Dia adalah tempat doa. Ni bukan doa kunut tau lepas rukuk. Tapi di tempat doa. Sebab tu kalau orang nak doa ketika itu, dia ada dalil ni. Ini hujah bagi orang yang baca doa khatam Al-Quran. Saya pernah dengar Syekh Saleh Al-Wahaidan berkata di Mekah, depan Maqam Ibrahim, dia pernah membicarakan tentang orang yang mempertikaikan doa khatam Al-Quran. Dia kata memang ikut hadis, memang tak ada satu riwayat pun Nabi SAW baca doa khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Yang paling dekat pun adalah perbuatan sahabat, iaitu Anas bin Malik. Setiap kali dia khatam Quran, dia panggil orang dan berdoa. Dia ajak orang apa ni? Doa lepas dia khatam Quran. Tapi itu luar solat zahirnya kan? Baik. Tapi kemudian sebagian orang, sebagian imam, mereka bila khatam Quran dalam bulan Ramadan lah, mereka baca doa dalam solat. Okay, itu satu. Kemudian dipertikaikan pula tentang apa? Tentang tempat baca doa khatam Quran tu. Kenapa lepas solat baca? Kenapa tak lepas rukuk baca? Jadi kata Syekh, bahawa semua tempat tu sebenarnya adalah tempat doa belaka. Semuanya adalah tempat doa. Lepas i'tidal pun doa, lepas solat, lepas baca surah pun doa. Ala kulli hal, itu pandangan beliau. Jadi pada saya lah dan kepada kebanyakan juga ulama yang kita dengar bahawa kalau ditinggalkan lagi bagus. Kalau kita sendiri baik ditinggalkan. Tapi kalau imam baca, maka kita jangan timbulkan fitnah, ikut je solat belakangnya. Tapi di sana ada juga golongan yang dia tak mau solat. Tak mau solat satu hal. Tunjukkan dia tak mau solat. Tunjukkan dia tak mau solat. Dan kemudian kadang tegur pula orang yang solat. Jadi timbul fitnah dekat tempat yang paling mulia, pada bulan yang paling mulia, pada malam-malam yang paling mulia. Baik. Sekarang tak tahu apa berlaku kat sana. Jadi, duduk antara dua sujud pun panjang. Dan ini solat sunat ke solat wajib ni agak-agak? Al-Bara' bin Azib solat belakang Nabi SAW, solat apa ni? Solat wajib di masjid. Jadi Imam Muslim rahimahullah ta'ala seolah-olah mendatangkan kaifiat solat yang lebih lengkap daripada apa yang ada sebelum ini. Sebelum ini semua khabar-khabar bahawa Nabi SAW ringkas solatnya tapi sempurna. Tapi detailnya tak sebut. Sebab tu datang hadis-hadis yang menerangkan lebih detail lagi kadar solatnya Rasulullah SAW. Setiap junction diterangkan macam mana panjang. Yang orang tahu bahawa berdiri at least baca Fatihah, baca surah, kan? Baca rukuk pun macam gitu punya diri, macam-macam panjangnya diri. Panjanglah tu. Tak 10 kali baca kan? Tak 10 kali dan pelan-pelan. Beza dengan kebanyakan orang solat sekarang ini. Kalau sekarang kita rukuk macam gitu je, alamak, rukuk sakit lah, apalah semua macam-macam.
Nah, dah tergaruk sana, tergaruk sini, resah aja kan. Kaki dah goyang-goyang, tak kaki. Kasih dengar imam, cepat sikit lah bangun. Tak baca subhanallah, imam tidur ke? Rukuk mulai tidur. Lepas tu bangun, iktidal sami Allah liman hamidah, lama pula diri. Baca apa lagi ni imam? Kunut ke apa? Rupa-rupanya memang sunnah Nabi SAW, panjang. Baik, kemudian sujud memang panjang juga. Duduk antara dua sujud pun panjang. Jadi apa nak baca? Kalau tak tahu apa nak baca, ulang aja. Semua tu ulang-ulang zikirnya, ulang-ulang. Tak ada masalah. Baik. Dan duduk selepas memberi salam sampai Nabi beredar pun lebih kurang macam tu. Ma bainat taslimi wal insiraf. Sebab tu kata Imam Nawawi rahimahullah dalam tajuknya babun i'tidalu arkanis salati wa takhfifuha fi tamam. Bab i'tidal, yakni sama rata rukun-rukun solat dan ringkasnya ia dalam kesempurnaan. Jadi itu solat Nabi SAW semuanya hampir sama. Jadi kalau kita tak dapat buat kat solat jemaah, solat sendirilah kita lakukan. Dan ni antara sunnah yang telah hampir-hampir kita katakan ditinggalkan. Dah tak nampak lah kat mana-mana masjid lagi. Okey, riwayat yang berikutnya, jalur yang berikutnya, kata Imam Muslim rahimahullah, wa haddatsana Ubaidullah ibnu Muadz al-Anbari qala haddatsana abi qala haddatsana Syu'bah 'anil Hakam qala ghalaba 'ala al-Kufati rajulun qad sammahu zaman ibn al-Ash'ath fa amara Aba Ubaidah bin Abdullah an yusalli bin nas فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال الحكم فذكرت ذلك لعبد الرحمن ابن أبي ليلى فقال سمعت البراء بن عازب يقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء قال شعبة فذكرته لعمرو بن مرة فقال قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. Jadi jalur yang keduanya ada kisah sikit, jadi panjang. Kata Imam Muslim Ubaidullah ibn Mu'adz al-Anbari. Ubaidullah bin Mu'adz. Bapa dia Mu'adz bin Mu'adz. Dan ini adalah Imam Fiqh Al-Basri. Riwayat beliau ada di dalam Sahih Muslim, Abu Daud, dan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Nasa'i dengan wasithah. Ini melalui perantara yang lain, perawi lain. Beliau dithiqahkan oleh Abu Hatim, berkata Abu Daud, kana yahfadhu 10,000 hadis. Beliau ni menghafal 10,000 hadis. Abu Daud kata dia hafal 10,000 hadis. Dan Abu Daud pernah jumpa dia. Dan riwayatkan daripada beliau ni dalam sunannya. Ini anak murid dia. Tahu dia hafal 10,000 hadis. Banyak lagi sikit. Dengan sanad-sanad semua tahu. Baru ke jadi ahlul hadis. Di zaman sekarang banyak ngaku ahlul hadis. Baik, waqala fi taqrib thiqatun hafiz. Kata Ibnu Hajar, thiqah hafiz. Beliau wafat tahun 237 Hijrah. Jadi beliau riwayatkan daripada bapanya. Kita dah terangkan tadi bapanya Mu'adz bin Mu'adz.
At-Tamimi Al-Anbari, Abul Musanna Al-Basri, juga orang Basrah. Dan beliau ni qadi pula di Basrah. Bapanya qadi di Basrah, anak dia pun guru. Nah. Riwayat beliau ada dalam Kutubus Sittah. Beliau diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Ibnu Al-Madini, Ishaq bin Rahawayh, Ibnu Ma'in, Abu Khaythamah dan lain-lain lagi. Jadi berkata Al-Qattan, ma bil Basrati wala bil Kufati wala bil Hijaz athbatu min Mu'adh bin Mu'adh. Tak ada orang di Basrah, tak ada orang di Kufah, tak ada orang di Hijaz lebih mantap daripada Mu'adh bin Mu'adh. Bapanya kepada Ubaidullah bin Mu'adh. 3 negeri tau disebutkan, Basrah, Kufah dengan Hijaz. Hijaz tu lebih daripada 1 negeri. Hijaz ni masuk Mekah, Madinah semua. Tak ada orang lagi mantap daripada beliau. Yang ni pada zaman dia. Dan dia seorang qadi. Qadi patut sibuk kat mahkamah. Wah, ni jadi satu perkara yang luar biasa. Dia boleh jadi qadi, sibuk dengan orang punya urusan. Dia bukan pasal cerai-berai je. Cerai-berai lah paling sibuk tu. Tapi ada banyak benda lagi. Tentang jenayah pun dia jaga. Tentang urusan isu harta benda pun dia jaga. Qadi jaga semua. Jadi seorang faqih dan seorang ahlul hadis, mantap pula hadisnya. Dia wafat tahun 196 Hijrah. Baik. Qala haddatsana Syu'bah 'anil Hakam. Dia kata Syu'bah telah menceritakan pada kami. Syu'bah kita tahu Syu'bah bin Hajjaj Al-Ataki. Asalnya daripada Wasit di Iraq, kemudian beliau pindah ke Basrah. Jadi sofa sanad semua daripada Basrah. Anil Hakam, Syu'bah imam tak payah nak kata lagi. Orang pertama periksa tentang tentang perawi. Dan beliau sangat syadid, tak meriwayatkan melainkan daripada orang yang fiqh. Dia tak meriwayatkan daripada dhaif. Daripada Al-Hakam. Al-Hakam Ibnu Utaibah Al-Kindi maulahum, Abu Muhammad atau Abu Abdullah Al-Kufi, daripada Kufah. Dan beliau perawi di dalam Kutubus Sittah. Dan berkata Al-Ijli thiqatun sabt sahibu sunnah wattiba'. Perhatikan pujian terhadap beliau, thiqah sabt itu dalam hadis. Kemudian sahibu sunnah wattiba'. Orang sunnah dan orang ittiba'. Jadi daripada dulu salaf dah gunakan title orang sunnah dan orang ittiba'. Satu kelebihan ke bukan? Satu kelebihan. Dan kalau sahibu sunnah, lawan dia apa? Sahibu bid'ah. Asyik-asyik je nak buat inovasi. Nah, nak buat boleh, tapi dekat inovasi punya fair lah, kat expo. Nah. Wattiba'. Orang ikut, orang yang mengikut sunnah. Jadi lawan sahibu ittiba' apa dia? Sahibu ibtida'. Orang yang suka buat bid'ah. Dan kalau dia dah sahibu sunnah, sahibu ittiba', biasanya dia memang pantang nampak orang buat bid'ah. Baik, itulah Al-Hakam bin Utaibah rahimallahu ta'ala. Itu kelebihan. Kalau awak dapat title ni adalah sebaik-baik title awak boleh dapat. Kalau orang puji awak, orang sunnah dah cukup punya bagus lah tu. Baik, tapi orang sunnah bukan master fierce tau. Cakap semua pekik-pekik macam CSM ke RSM tau. Bukan tau. Asyik pekik, bidah. Bukan macam tu. Baik. Tidak. Ilmu dulu mesti ada. Akhlak mesti ikut akhlak orang sunnah lah. Mesti ikut akhlak Rasulullah SAW. By default mesti apa? Lembut ke keras? By default mesti lembut. Sebab Rasulullah SAW orangnya lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dan disebabkan rahmat daripada Allah, engkau lembut terhadap mereka. Siapa mereka ni? Sahabat-sahabat orang kat depan lah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau engkau keras hati,
Keras perkataan. Lan faddu min haulik. Apa akan jadi orang kat depan? Cakap pekik-pekik, marah-marah. Sikit je, orang lambat je nak buat je. Terus apa ni? Terus panas. Orang akan lari daripada engkau. Lan faddu min haulik. Tapi kita dapati Nabi SAW, orang makin dekat ke makin jauh? Makin dekat lagi ada. Suka dengan Nabi SAW. Tak mau berenggang daripada Rasulullah SAW. Bukannya Nabi kasih diorang gula-gula. Kasih rokok ke apa kan? Tak ada. Tapi ada juga pendakwah dia nak orang dekat dengan dia. Dia dah standby lah. Standby apa? Standby rokok. Ni zaman dulu punya pendakwah. Ni zaman orang tak tahu rokok hukumnya apa. Tapi sekarang macam orang tak tahu lagi ya. Nak cari dalil daripada Quran. Dia kata tak ada dalil dalam Quran, tak haram. Sekatilah Baik. Jadi beliau ini kata Ibnu Hajar pula, thiqatun sabt faqih. Thiqatun sabt faqih illa annahu rubbama dallasa. Dalam sudut hadis kadang-kadang dia mungkin melakukan tadlis. Apa makna tadlis? Dia sebutkan dari fulan tapi dia tak riwayatkan directly daripada gurunya fulan. Maknanya ada orang lain daripada fulan. Ini biasa berlaku di kalangan perawi. Dan apa hukum perawi macam ni? Terus kita tolak ke? Tidak. Mana yang dia sebut sami' itu aku dengar, haddasana ni dia menceritakan aku, maka ini semua kita ambil sebab dia thiqah. Tapi mana yang dikata an, dari saja, ni kita tak tahu ni directly ke indirect. Jadi oleh kerana ada kemungkinan indirect, dan indirect ni siapa ni orang tengah tu? Mungkin thiqah, mungkin dhaif kan? Itu sebabnya kita tinggalkan riwayat dia. Kalau dia riwayat dengan an-anah. Tahu dengan an. Tapi di sana ada ulama-ulama hadis yang meriwayatkan dengan an-anah dan melakukan tadlis. Tapi kita ambil semua riwayat dia wholesale. Kita tak nak pakai kemungkinan-kemungkinan. Sebab kita tahu dia tidak meriwayatkan semua yang perawi guru dia semua adalah orang thiqah. Jadi kalau dia lakukan tadlis pun daripada thiqah je tak kisahlah. Macam mana kita nak tahu? Kita dah periksa. Ataupun dia cakap, aku tak meriwayatkan melainkan daripada orang-orang yang thiqah. Okeylah, selesai masalah. Jadi di sana ada status ulama hadis la yarwi illa an thiqah. Habis kita tahu la yudallis illa an thiqah. Jadi tadlisnya tidak memudaratkan. Baik, kita lihat Al-Hakam ini berkata qala. Jadi dia bawa cerita ghalaba 'alal Kufah rajulun. Ada seorang lelaki telah menang atas Kufah. Maknanya apa? Dia telah conquer Kufah. Maknanya apa nak conquer? Orang surrender ke? Sebelum surrender mesti nak kena ada apa? Ada peperangan. Kufah ni adalah satu kota di Iraq sekarang ini, dan dia dibuka daripada zaman sahabat. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an yang membina kota Kufah, tak salah saya. Dari zaman sahabat, dan itu berlaku pada zaman Umar bin Khattab. Dia telah membuka kota Iraq. Jadi ada governornya, Datuk ada pula orang yang lawan, dan orang tu bukan orang kafir tapi orang Islam. Jadi ini adalah peperangan antara orang Islam. Apa hukumnya? Dah ada amir di Kufah, orang Islam, atau ada pula orang Islam rebut kuasa. Apa hukumnya? Tak boleh kan? Tak boleh. Ini dinamakan khuruj. Jadi tumpah darah apa semua. Dan pada zaman Salah awal telah berlaku. Dan kali ini yang bangun memberontak ni bukan orang jahat-jahat yang tamak kuasa, tapi ni semua orang baik-baik. Dan mereka digelar sebagai Al-Qurra. Al-Qurra. Tahun ujung-ujung 200-an Hijrah. Minta maaf, tahun 80-an Hijrah. 80-an Hijrah. Dan inilah zaman yang Hajjaj bin Yusuf
kuasa dan beliau terkenal sebagai governor yang zalim. Dia governor tau, dia bukan amir. Tapi dia punya power mungkin kalah Amirul Mukminin. Sebab Amirul Mukminin biarkan aja apa dia nak buat. Itu kesalahan dia. Bukan Amirul Mukminin yang buat kerja ni. Yang buat semua Hajjaj bin Yusuf, tapi tak sanggup nak, ataupun biarkan aja apa dia nak buat. Dia bunuh ramai orang. Dia bunuh ramai ulama. Dan zaman ni lah zaman tabi'in. Maka bangunlah satu kumpulan dipimpin oleh seorang bernama Muhammad bin Ash'ath ataupun Abdul Rahman bin Ash'ath. Baik, dan beliau juga seorang qari, seorang alim. Jadi ada satu kumpulan semuanya ulama. Orang mengenal semuanya ulama. Dia lawan. Dia diserang oleh Hajjaj. Jadi mula-mula dia masuk Kufah, dia menang. Dan orang yang ada di Kufah tu namanya Matar ibn Najiyah. Governor dia mula-mula adalah Matar bin Najiyah. Jadi dia kalah, dia lari lah. Jadi yang sekarang yang berkuasa adalah golongan Qurra ni. Jadi Hajjaj bin Yusuf tak puas hatilah. Mana dia? Jadi dia pun datang, dia serang. Dia datang, dia serang, lama lawan dia. Hampir-hampir nak menang, Qurra nak menang, Hajjaj nak kalah tau, nak lari. Tapi entah macam mana, entah datang angin kedua, dia serang lagi sekali, kali ini Hajjaj menang. Lintang pukang lari, yang lari selamat. Yang tak lari tak selamat. Baik. Sebab Hajjaj bin Yusuf, dia kalau orang surrender pun dia pedal, apalagi orang yang tak surrender. Okay. Dan ada sebahagian yang lari tak balik-balik. Lari sampai Mekah. Kebanyakannya lari ke Mekah. Antara Sa'id bin Jubair, anak murid Ibnu Abbas, sampai tinggal dalam Kaabah. Pun tak selamat juga. Kena tangkap, kena pancung. Cuma Hajjaj bin Yusuf ni, bila dia dah tangkap, dia tahu ni semua ulama-ulama. Kawan-kawan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, dia tahu. Dan kalau kita baca sejarah dia, sebenarnya dia suruh orang tu ngaku, sudahlah kau dah buat salah. Kau tunjukkan ketaatan kau kepada aku maafkan. Tapi ada ulama memang marah dengan dia sebab dia pembunuh. Jadi tak mau tunduk, itu yang mati. Tapi di sana ada yang gunakan taqiyah, tak mau tunduk betul-betul juga. Sebab geram dengan dia juga kan. Tapi gunakan kata-kata kiasan, seolah-olah macam tunduk, selamat. Saya ingat ada satu tu, Abu Wa'il, kalau tak salah saya, Abu Wa'il, antara ulama yang lari. Lepas tu dia kena tangkap. Dia dia macam ngaku lah gitu, macam ya, lepas. Yang lain, babi yang tak lepas ramai ya. Baik. Di sana ada golongan yang bila musim demonstrasi, musim macam-macam lah spring sana, spring sini, keluar semua cerita-cerita ni. Yang mereka kata, tak adalah, mana pula Khawarij, Khuruj saja terus jadi Khawarij. Mana pula terus jadi anjing neraka, tak adalah. Ini masalah ada khilaf. Dah start ada khilaf. Ni akidah Tahawi cakap je ni. Ini akidah Tahawi. Bukan akidah salaf semuanya. Jadi dia nak apa? Tiba-tiba merobohlah satu akidah. Buat boleh kita memberontak pada pemerintah yang zalim, dia kata. Yang tak boleh adalah pemerintah yang baik. Siap? Kalau awak fikir betul-betul, ya tak ya juga pemerintah yang zalim. Tapi kita tanya, mana ada orang yang berontak yang kata bahawa pemerintah dia baik? Mesti akan kata pemerintah dia zalim. Jadi nak tahu dia zalim ke tak zalim, ikut siapa? Ikut pemberontak cakap ke? Nak ikut mana Dan pemerintah akan ngaku dia tak zalim. Dia kata aku semua buat, ada sebab. Itu satu. Kemudian betul, kalau betul-betul dia zalim, kita mesti memberontak. Kita boleh memberontak. Apa hal dengan hadis-hadis Nabi SAW suruh apa? Suruh sabar. Awak buang kat tu sampah ke? Suruh sabar. Sampai jumpa dekat mana? Kat telaga aku. Apa nak buat dengan hadis-hadis ni? Nabi dah terangkan akan datang, kamu akan terkena asarah.
Maknanya pemerintah ni akan apa ni? Akan pentingkan diri sendiri saja. Habis rakyat semua dibedal. Jadi sabar walaupun kena pukul, walaupun kena ambil harta benda. Cuma jangan taat dalam hal yang mungkar saja. Ada tak hadis macam gini? Hadis-hadis macam gini dah sampai had mutawatir. Sebab tu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam akidahnya sebutkan tentang hal ini. Jadi sekarang semua akidah tu semua itu ijtihad aja Imam Ahmad. Itu ijtihad aja Imam Tahawi. Itu ijtihad. Al-Khalal yang kitab-kitab sunnah kan. Semua ijtihad berlaku. Sebab apa? Ada khilaf. Ni lagi salaf daripada Imam Ahmad. Lagi salaf ni tahun 80-an. Kata kita ikut salam ni, kita ikut salam. Diorang memberontak, kita memberontak. Jadi kita katakan apa jawapan? Banyak orang cuba jawab lah apa semuanya. Jadi kita katakan awak tak boleh lari daripada fakta. Ni dia fakta dia. Bahawa memang ada salaf yang memberontak. Tapi bukan semua salaf. Jadi kita mesti ngaku bahawa adanya khilaf di kalangan salaf. Tetapi selepas khilaf ini, adakah dia terus khilaf ataupun dia telah ijma'? Selepas khilaf ini, dah zaman Imam Ahmad bin Hanbal, dah tak ada khilaf. Baik. Dan perbuatan satu golongan kan di sana ada imam tu, imam ini, imam khuruj. Kan ada Al-Hasan, Abdullah bin Zubair. Ini semua zaman salaf memang ada khilaf. Tapi selepas itu, mereka sepakat bahawa apa ni? Tidak boleh keluar memerangi pemerintah. Jadi kita kena ambil yang belakang. Kemudian semua sejarah menunjukkan bahawa semua kita katakan percubaan untuk menggolengkan pemerintah, kalau berjaya pun semuanya berjaya sekejap aja dan fitnah dia lebih besar. Ni apa yang berlaku pada Qurra ni? Itu pemimpin dia kena bunuh. Dan banyak orang kena bunuh. Bagus ke macam tu? Sekejap je dapat pegang Kufah, lepas tu habis balik. Abdullah bin Zubair meninggal dunia. Radhiyallahu anhu. Dia dibunuh oleh siapa tahu kan? Hajjaj juga. Sama Nawal ni. Al-Husain kan ada peristiwa Karbala pun sama juga. Jadi kita dapati bahawa orang yang keluar memberontak banyaknya apa? Apa tu Ibnu Katsir kata bahawa semua adventure mereka misadventure. Dan ni dalil bahawa betul kata Rasulullah SAW. Maslahat yang lebih besar adalah kita bersabar. Doa. Jadi, ini adalah ujian. Baik. Tapi macam mana pun kita datangkan hujah dan dalil, kalau orang-orang tu dah gila apa ni? Bukan gila lah, maknanya dah berpandangan dengan pandangan tersebut, nak cakap macam mana. Lepas tu dia kata dia tetap apa ni? Dia tetap orang-orang salah. Kita tengoklah. Tu tak apa, lepas tu dituduh pula orang yang taat pada pemerintah ni adalah orang-orang yang apa ni? Ataupun ulama'-ulama'nya, ulama' pengampu lah, ulama' sultan lah dan sebagainya. Itu semua perkara yang tak patut berlaku lah. Okey, kita sambung cerita dia. Kata Al-Hakam Ibn Utaibah, apabila seorang lelaki menguasai Kufah. Sikit tentang Kufah ni. Kufah ini satu negara atau satu kota yang mana terdapat lebih dari 1,500 orang sahabat tu. 1,500 orang sahabat pernah sampai kat Kufah. Bukan sikit tau, sahabat ni banyak, 1,500 orang. Sebab tu dia tempat ilmu. Tapi kemudian pelan-pelan dia jadi tempat banyak ibadat, banyak zuhud. Dan kita baca dulu kan, Kufah ni dia komplain kepada sahabat Nabi SAW. Siapa dia? Bila jadi imam solat, panjang sangat ke pendek sangat? Pendek sangat. Orang komplain pasal solat pendek sangat.
Dan yang solat tu bukan jalan-jalan orang tu. Sa'ad bin Abi Waqqas ni zaman permintaan Umar bin Khattab. Orang komplain, dia tak pandai solat lah. La yuhsinu solat. Kan ada kita baca hari tu. Jadi Umar bin Khattab dapat komplain tersebut. Jadi dia pun hantar tanya kepada Sa'ad bin Waqqas. Betul ke apa diorang buat? Apa diorang cakap tu? Jadi kata beliau, aku solat macam mana yang Nabi solat. Aku panjangkan 2 rakaat. Aku pendekkan sikit yang belakang. Kata Umar bin Khattab, macam gitulah aku sangka engkau buat. Itu pun kena fitnah. Maknanya kufar dah start banyak apa ni? Ini yang bangsa kalau dah ingat Allah SWT sampai pingsan-pingsan semuanya. Zaman tu. Dan kita tahu bahawa tempat munculnya Syiah, munculnya Khawarij, semua kat mana? Kat Kufah juga ni, kat Iraq. Dan begitu juga tempat tu adalah tempat para ulama. Tapi sekarang, Allahu Akbar. Orang sunnah tak boleh jejak kaki kat Kufah dah. Ada lagi kotanya. Tahu di mana kan? Di Iraq lah. Okey. Qad sammahu. Dia telah menamakannya. Tapi tak disebutkan sini siapa namanya. Dia tak mau sebut, dia tak sebut namanya. Jadi dinamakan mubham. Siapa governor di Kufah ketika itu? Zamana bin al-Ash'ath. Pada zaman Ibn al-Ash'ath. Ini pemimpin Al-Qurra tadi. Jadi beliau memerintahkan Aba Ubaidah bin Abdullah an yusalliya bin nas. Jadi perintahkan Abu Ubaidah bin Abdullah untuk solat mengimamkan orang ramai. Siapa Abu Ubaidah bin Abdullah? Ibn Mas'ud. Anak kepada Ibnu Mas'ud. Dan kita tahu bahawa Abdullah bin Mas'ud adalah apa? Mufti di Kufah. Beliau yang mengajarkan Al-Quran, qiraat Ibnu Mas'ud ada di mana? Di Kufah. Dia adalah governor di Kufah radhiyallahu an. Jadi anak beliau juga dijadikan imam di situ pada zaman ini. Fakana yusalli, anak beliau ini solat. Jadi imam, apabila beliau angkat kepalanya daripada rukuk, beliau berdiri dengan kadar aku berkata, Allahumma rabbana lakal hamd. Kan ada? Di sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamd boleh, rabbana walakal hamd boleh. Ni dia. Allahumma rabbana lakal hamd boleh. Depan dia ada Allahumma pun boleh. Itu memang sunnah. Mil'as samawati, mil'a boleh, mil'u pun boleh. Ya, ini sepenuhnya. Yani wahai Tuhanku, bagimu segala kepujian, sepenuhnya langit-langit, sepenuhnya bumi, dan sepenuh apa yang kau kehendaki selepas itu. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ringkas, tapi penuh dengan pujian. Ahlas sana'i wal majd, engkaulah ahli kepujian dan keagungan. La mani'a lima a'tait, tidak ada penghalang daripada apa yang kau berikan. Kalau Allah nak berikan orang tu sesuatu, tak ada siapa boleh halang. Jadi sebab tu jangan nak angsat dengki. Orang kalau dapat sesuatu tu, itulah bagian dia. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan sebaliknya, tak ada orang boleh berikan sesuatu, seorang tu sesuatu, jika engkau menghalang daripadanya. Kalau kita cuba nak kayakan seseorang tu, kalau orang Allah tak nak jadikan dia kaya, dia tetap miskin juga. Begitu juga kesihatan, begitu juga pangkat, begitu juga apa saja. Ini semua adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini tak bermakna kita tak boleh sedekah ke apa. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan tidak bermanfaat orang yang mempunyai jad daripadamu memberikan al-jad. Ni jad apa ni? Datuk ke nenek? Bukan datuk, bukan? Nenek. Apa makna dia? Jad dekat sini. Dalam hadis lain, lupa hadis dia.
Dalam hadis lain ada menerangkan makna jad ini dalam konteks lain. Tapi tak termasuk pula kan. Tadi baru baca. Baru dengar. Yang penting maksud jad dekat sini adalah orang yang mempunyai kelebihan ataupun kemuliaan ataupun keagungan. Maknanya tak boleh seorang yang mempunyai keagungan berikan keagungan kepada orang lain. Wala yanfa'uzal jaddi minkal jad. Semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni kata-kata apa? Tauhid. Tauhid. Mentauhidkan, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang herannya bila dalam solat mengagungkan, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, lepas solat dia punya doa macam-macam ada. Tawasul sana, tawasul sini. Selawat dia panjang lebar, selawat api, selawat naria dia, selawat macam-macam ada lah. Jadi ni semua sebenarnya datang daripada Rasulullah SAW. Jadi bacaan dia panjang. Lepas dia rukuk. Berkata Al-Hakam, ni solat siapa? Anaknya Ibnu Mas'ud, Abu Ubaidah. Abu Ubaidah nama dia Amir. Nama dia Amir ibn Abdullah bin Mas'ud. Beliau perawi dalam Kutubus Sittah. Beliau dithiqahkan oleh Ibn Hibban. Wafat tahun 81 Hijrah. Ini anak sahabat Nabi SAW. Berkata Al-Hakam, aku pun menyebutkan hal demikian kepada Abdul Rahman bin Abi Laylah. Sebutkan tentang apa? Salatnya anaknya Ibnu Mas'ud kepada Abdul Rahman bin Abi Laylah. Ingat tak Abdul Rahman bin Abi Laylah? Dia kan ada dalam sanad tadi. Sanad riwayat sebelumnya. Yang meriwayatkan daripada Al-Barra' bin Azib. Ingat lagi Okey. Faqal, dia pun berkata, jadi bila ditanya, dia baca panjangnya lepas rukuk. Senang je jawab Ibnu Abi Laylah. Aku mendengar Al-Barra' bin Azib berkata, adalah solat Rasulullah SAW, rukuknya. Dan bila dia bangun, angkat kepalanya daripada rukuknya dan sujudnya. Dan antara dua sujud, semuanya hampir sama. Dia bawakan hadis terus. Tapi sanad dia bukan main pendek sebab dia terus dengar daripada sahabat tu. Jadi nak tunjukkan bahawa betul ke tak betul solat imam tu? Betul. Okey? Qala Syu'bah. Berkata Syu'bah yang ada dalam sanad tadi. Aku pun sebutkan pula kepada Amr bin Murrah. Amr bin Murrah ni pernah kita baca sebelum ni, orang imam. Abu Abdullah Al-A'ma Al-Kufi. Seorang yang buta daripada Kufah. Perawi dalam Kutubus Sittah, kata Ibnu Hajar, thiqatun abid, kana la yudallis, dan dia tidak melakukan tadlis. Wa rumiya bil irja', dituduh mempunyai mazhab Murji'ah. Yang penting Amr bin Murrah ditanya pula oleh Syu'bah, lalu dia berkata, qad ra'aitu ibna Abi Laylah, aku telah melihat Ibnu Abi Laylah. Falam takun solatuhu hakadha, tapi solat dia tak macam tu pula. So, macam mana ni? Dia meriwayatkan Nabi solat semua bagus sama, panjang-panjang semuanya. Tapi dia sendiri tak solat macam tu. So, kita jawab apa? So what? Yang kita ambil apa yang dia riwayatkan ke apa yang dia buat? Hujah pada siapa? Pada riwayat dia, bukan pada ra'yu dia atau pada pendapat dia atau apa yang dia buat. Dan yang dia riwayatkan tu wajib ke tak wajib solat macam gitu? Tak wajib, sunat je. Jadi kalau dia tak buat, dia cuma tak buat yang sunat, tak ada aib apa-apa pun. Hatta kalau tu benda wajib dia tak buat pun tak bermakna riwayatnya tu tak sahih.
Sebab tak disyaratkan kita menyampaikan sesuatu tu, kita mesti nak kena laksanakan. Tapi tentulah kalau kita nak dakwah tu, biarlah kita buat apa yang kita cakap. Tapi syarat ke? Kalau aku tak nak cakap pasal solat malam, pasal aku sendiri tak solat malam. Jadi awak sembunyikan ilmu tu. Aku tak nak cakap pasal puasa sunat, pasal aku sendiri tak puasa sunat. Aku tak nak cakap pasal ni, pasal. Kalau macam itu tak adalah dakwah. Jadi itu tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Dan tidak bermakna semua orang yang mendakwah, apa yang dia dakwah semua dia buat. Tak mestinya juga. Keadaan orang yang didakwah tu lagi bagus daripada orang yang berdakwah kat situ. Tak ada masalah. Yang penting kita umatnya mengajak kepada kebaikan. Cukup baguslah tu. Tapi kalau dia buat apa yang dia dakwahkan, dan tentulah nur ala nur. Cahaya atas cahaya. Istijabahnya daripada mad'uwin itu lebih dekat lagi, lebih kuat lagi. Macam kita jumpa doktor yang kata, rokok tu berbahaya, boleh mengakibatkan penyakit kanser, penyakit itu, ini. Dia tunjuk gambar. Dah lepas presentation, sekarang kita take a break. Ingatkan buka KitKat ke apa? Sekali buka rokok. Macam presentation. Tapi riwayat dia tu, penyampaian dia tu sahih lah. Sahih. Tapi awak nak terima bukan main susah. Faham tak ni? Itu je. Itu je. Tapi besar tu. Jadi Ibnu Abi Layla rahimahullah ta'ala kata Syu'bah, kata Amr bin Murrah, aku tak nampak solat dia macam tu. Jadi menunjukkan bahawa zaman ini, zaman 80 Hijrah aja, orang dah apa ni? Dah tak kenal macam mana Nabi SAW solat. Sunnah yang tadi semu panjang tu dah tak diamalkan lagi. Nak tahu kenapa tak? Anak Ibnu Mas'ud amalkan, anak Ibnu Mas'ud ni, Abu Ubaidah ni, dia sebenarnya bukan imam. Tapi bila zaman tu orang angkat dia jadi imam. Saya rasa ni ada sebab politik. Sebab bapa dia adalah bekas governor kan, Abdullah bin Mas'ud. Jadi ni zaman kecoh, zaman fitnah. Jadi bila kita angkat imam tu, kita angkat imam yang ada kena-mengena dengan bekas pemimpin yang disepakati lah semuanya. Jadi nak satukan kalimah. Dan sebenarnya cerita dia, kan tadi ada Matar. Nanti dalam sanad lagi satu, Matar bin Najiyah. Dia sebenarnya governor mula-mula. Tapi lepas datangnya kumpulan Qurra ni, dia pun kalah kan, dia keluar. Lepas tu Hajjaj attack balik. Lepas tu diorang lari lah, jadi dikonquer balik. Diorang lantik balik dia. Diorang lantik dia balik, dia jadikan wakil imam solat di Kufah tu siapa? Anaknya Ibnu Mas'ud. Itu kisah. Jadi bila dia solat panjang ni, orang ni solat mana? Betul ke solat macam ini? Tapi bagusnya zaman ni zaman ulama' dan mereka semua pandai pula tanya ulama'. Jadi orang tanya ulama', senang je ulama' jawab. Aku dengar daripada Barak bin Azib Rasulullah SAW solat macam tu. Lepas tu cek lagi. Tanya pula pada perawi tu. Perawi tu pula tak solat macam tu pun. Kalau zaman tu 80-an Hijrah, orang dah tak tahu sunnah macam ini. Kita dah zaman berapa? Bukan 800 Hijrah, nak dekat double lagi. Lagilah orang kan pelik bila kita solat macam tu. Lepas i'tidal sami Allahu liman hamidah, diri lama sikit. Ada orang dah tak tahu apa ni. Dia buat apa? Duduk antara dua sujud lama-lama. Orang tak tahu ni solat apa. Ni bukan qiyamul lail lah, oi. Ingat ni. Sorry. Sekarang awak dah tahu kan? Jadi awak semua boleh jadi imam lah. Baru hidup kan? Sunnah ni. Pelan-pelan. So tempat-tempat yang tempat tu kata ni tempat sunnah, patut dia yang mulakan. Kalau dia pun sama macam tempat lain, tak gunalah. Jadi ada banyak perkara yang kita nak hidupkan. Hidupkan sunnah macam-macam. Tapi bukan setakat pakaian aja, banyak benda lagi. Solat 5 waktu tu je banyak-banyak sunnah lagi yang telah dilupakan.
Okey, riwayat atau jalur yang seterusnya. Kata Imam Muslim, haddatsana Muhammad ibn Musanna wa ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah 'anil Hakam anna Matar ibn Najiyata lamma zahara 'ala al-Kufah amara Aba Ubaidah an yusalliya bin nas wa saqal hadits. Kali ini dengan sanad yang popular daripada Basrah, Muhammad bin Musanna dan Muhammad bin Bashar. Ibn Bashar ni siapa? Muhammad bin Bashar yang digelar sebagai Bundar. Dua-duanya thiqah. Kedua mereka berkata haddatsana Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far ni siapa? Gundar. Juga ada ulama daripada Basrah, dan beliau ni adalah anak angkat kepada Syu'bah. So ni sanad favorite. Beratus-ratus agaknya sanad macam ni. Cuma lepas tu ada yang pergi Qatadah lah dan sebagainya. Ada yang pergi kat sini Al-Hakam. Hakam tadi, Hakam bin Utaibah tadi. Sesungguhnya Matar bin Najiyah apabila menang atas Kufah, ni dia governor ni, dia menang balik atas orang-orang Qurra Al-Ash'ath tadi. Beliau telah memerintahkan Abu Ubaidah, yakni Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, supaya menjadi imam. Lalu beliau mendatangkan hadis, meriwayatkan hadis. Jadi ada kisah dia sikit, disebutkan nama dia. Jadi Zohara tu maknanya ghalabah. Baik, kita lihat apa kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Apabila beliau mensyarahkan hadis daripada awal bab tadi, kata Imam Nawawi, wa qawluhu qariban minas sawa, dan kata perawi itu hampir sama, yadullu ala anna ba'daha kana fihi tulun yasir ala ba'd, menunjukkan bahawa sebahagian rukun lebih panjang sikit daripada sebahagian yang lain. Hampir sama maknanya tak samalah. Jadi ada lagi panjang sikit je panjang dia, tak panjang sangat. Dan yang lebih panjang sepatutnya apa? Berdiri itu. Sebab ada Fatihah dan ada baca surah. Wa dzalika fil qiyam wa la'allahu aidan fit tasyahhud, dan mungkin juga ia dalam tasyahud, mungkin panjang sikit tasyahud beza dengan rukun-rukun lain. Wa'lam, ketahuilah bahawa hadis ini kemungkinan atau diambil ala ba'dil ahwal, pada sebahagian keadaan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setiap kali Nabi solat macam gitu panjang dia. Sama-sama je, tak. Wa illa faqad thabatatil ahaditsus sabiqa bi tatwilil qiyam. Kerana telah terdapat hadis-hadis sebelum ini bahawa Nabi SAW telah memanjangkan qiyam. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subhi bi 60 ila al-mi'ah. Dan Nabi SAW solat waktu subuh baca 60 hingga 100 ayat. Dan baca dalam solat zuhur dengan alif lam mim tanzil sajdah. Wa annahu kana tuqamus salatu fayadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi' fayaqdi hajatahu thumma yarji' fayatawadda thumma ya'ti al-masjid fayudriku raka'atal ula. Bahawa Nabi pernah solat zuhur, orang tu pergi kubur Baqi', qada hajatnya, balik rumah dia, balik sebelum masjid, masih dapat lagi rakaat pertama. Maknanya dirinya Nabi SAW panjang. Kalau macam itu panjang, rukuk, sujud semua panjang macam itu ni. Jadi kadang-kadang Nabi SAW tak begitu panjang. Dan bahawa Nabi SAW pernah baca surah Al-Mu'minin. Apabila sampai pada ayat menyebutkan tentang Musa dan Harun, Nabi SAW apa? Batuk, lepas tu Nabi SAW rukuk. Maknanya itu pun dah panjang. Kalau tak ada, Nabi habiskan semuanya sampai akhir.
Surah Al-Mu'minun. Ini kalau orang buat. Allah Allah. Dapat yellow card ke red card terus. Nah. Kemudian dan dalam solat maghrib Nabi SAW pernah baca dengan surah At-Tur. Solat maghrib baca surah At-Tur, baca surah Al-Mursalat. Dan dalam Sahih Al-Bukhari Nabi baca surah Al-A'raf. 7 juz lebih. Hadha wa kulluhu yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam kanat lahu fi italatil qiyam ahwal. Hadis ini dan seumpamanya menunjukkan bahawa Nabi bila panjangkan solat ni ketika berdiri ni ada banyak keadaan. Baik, bihasbil awqat, mengikut waktu-waktu solat lah. Kalau waktu solat tu panjang, tengok waktu kadang-kadang dan tengok orang. Wa hadzal hadis alladhi nahnu fihi jara fi ba'dil awqat, dan hadis yang kita sedang baca ni berlaku pada sebahagian waktu. Ni kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Wa qad zakarahu Muslimun fi riwayatil ukhra wa lam yadhkur fihi al-qiyam. Dan dalam riwayat lain Imam Muslim tak sebutkan tentang panjangnya qiyam. Begitu juga Al-Bukhari, dan dalam riwayat Al-Bukhari selain daripada qiyam, yakni semuanya sama panjangnya kecuali qiyamnya Nabi SAW. Jadi qiyam memang panjang. Tapi yang lain semua hampir sama saja, sejajar. Jadi ini mentafsirkan riwayat-riwayat lain. Kemudian katanya fajalsatuhu baina taslimi wal insiraf. Begitu juga duduknya selepas beri salam dan beredar. Dalil ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana yajlisu ba'da taslimi syai'an yasiran fi musallah. Nabi SAW lepas beri salam duduk sekejap di tempat duduknya. Nah. Okey, itu dah syarah Imam Nawawi rahimahullah taala. Ada apa-apa soalan? Waalaikumsalam. Ha? Oh, itu ada dalam riwayat-riwayat lain. Baca astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, tu semua, dan zikir. Panjang gitu. Tapi time kita ni dia punya zikir campur dia punya doa lagi panjang daripada the whole solat. Ya tidak? Kalau solat tu 10 minit, dia punya zikir dengan doa 10 minit. Siap dengan baca apa? Afdalu zikri la ilaha illallah. La ilaha. Itu ada. Sini tak ada dia. Tempat kampung kita baru jumpa. Nah. Maghrib aja mesti ada. Dan subuh. Kalau Nabi SAW duduk lama sikit pun, Nabi SAW buat apa? Berikan tazkirah lah, sebagaimana dalam hadis Irbad. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang yang mufarakah kerana banyak urusan, ia dalil bahawa boleh mufarakah jika ada urusan. Jika ada uzur, ada sebab. Kalau kita tak tahan nak pergi buang air contohnya, tak boleh mufarakah ke? Mesti semua orang kata boleh. Dan juga uzur-uzur lain lah. Penat, tak tahan ataupun sebagainya, ataupun kita katakan ada urusan lain, kerja ke apa ke, boleh.
Sebab orang tadi tu dia kata dia banyak kerja. Ashabun Nawadih. Jadi dia tak tahan nak sembahyang belakang Muaz yang solat Isyak sampai Baqarah. Nah. Jadi boleh. Muaz ditegur. Nabi panggil dia. Nabi marah dengan dia. Nabi kata, afattanan anta ya Muaz. Engkau ni pembuat fitnah ke wahai Muaz? Itu adalah orang yang solat panjang-panjang. Terlampau panjang. Panjang tu okey, terlampau panjang. Dan dia punya panjang ni luar biasa. Sebab dia sebelum tu dah solat dengan Nabi SAW. Yang dah solat panjang pun. Balik kampung dia. Orang dah tunggu dah lambat. Solat lagi panjang. Jadi itu dia punya keadaan. Tapi kalau dia baca lebih kurang macam Nabi SAW baca. Sabihis ke apa. Itu pun orang nak mufarakah. Tak pernah sabarlah. Siapa yang ikut siapa? Makmum ikut imam ke? Imam ikut makmum. Kalau ni tak boleh, kau jadi imam lah. Sudah. Dan ini juga dalil. Kalau imam baca cepat sangat. Kalau baca panjang sangat boleh mufarakah. Kalau imam baca cepat sangat macam mana? Fatihah pun tak sempat baca. Bukan masbuk lah. Masbuk memanglah tak sempat. Dan bukannya Fatihah yang lepas amin kita baca. Ni tak ada yang sir tu. Sebab kalau yang dia baca cepat, waktu dia baca Fatihah pun kita boleh baca Fatihah, tak ada pasal. Tu tak syarat kita kena tunggu dia habis baca Fatihah baru kita baca. Fatihah ni bagi orang yang menganggap bahawa baca Fatihah tu rukun lah. Walaupun di belakang imam. Kalau orang kata dia tak rukun, tak apa, tu memang ada khilaf. Tapi dia tak sempat nak baca Fatihah untuk rakaat ketiga, rakaat keempat contohnya. Memang tak boleh, kejam macam mana pun tak boleh. Dia dah lari on the track tau. Dah get ready tau. Dah pra throttle pun bila dah masuk je tak sempat lagi ni. Sebab bila imam bangun pun dia dah sama-sama nak dekat bangun tau. Cuma lambat sikit kan. Dia dah get ready betul-betul. Dah kejar imam lah kira kan. Tak boleh juga. Macam mana? Sikit pun tak boleh. Maksudnya kalau dia sambung sampai habis amin, waladhdallin. Tak ada amin, nak waladhdallin je. Imam akan bangun balik daripada rukuk. Begitu cepatnya imam. Ferrari terbang je. Jadi kalau dah macam gitu, boleh tak solat? Tanpa dia tak baca Fatihah pun. Sebab ada sebagian mazhab tak mewajibkan baca Fatihah. Mazhab Hanafi, masjid tu awak pergilah. 3 dengan 4, hampir-hampir tak boleh ikut. Jadi ketika itu boleh tak mufarakah? Selalu orang tanya. Jadi jawab kita apa? Boleh. Habis macam mana ni? Solat wajib apa semuanya? Samalah. Solat tu pun wajib. Orang yang semayang belakang Muaz tu pun solat wajib juga. Boleh. Tapi kita elakkan timbulnya fitnah itu pelan-pelan kita solat kat belakang. Lepas tu, sebab orang tu beri salam, lepas tu dia pergi belakang dia solat sendirian kan ada? Dia bukan balik rumah pun. Tapi kalau nak elakkan tu semuanya, boleh balik rumah untuk solat. Sebab Muaz bila dapat tahu ada orang mufarakah, Muaz kata apa dia? Fulan munafik. Muaz marah tau. Kalau Muaz imam, nak sahabat Nabi SAW yang faqih tu marah orang tak ikut dia, agak imam kita macam mana? Imam kita macam Muaz ke? Lagilah marah. Macam-macam dia cop kita. Jadi kita sebab tu kalau dalam hal ini patutnya kena tulis surat ke apa ke, kena kasih tahu. Ini satu. Satu lagi ni pun saya teringat. Ada muazzin dekat tempat kita tu, dia bila qomat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kat mana salah dia? Dia baca wah. Dia ingatkan ni macam dalam tasyahud. Setiap kali qomat ingatkan tak perasan dia. Dia tak sengaja. Dia sengaja rupanya. Tak sengajalah, tak sengaja ke tak. Tiap-tiap qomat dia gini. Jadi maknanya kita kena tegur. Agak macam nak tegur orang tua, takkan kita nak tegur gitu kan. Habis dia pula muazzin, dia tentu dia betul-betul belakang imam. Tapi kita tegur semua orang kan dengar kan. Jadi kita kena buat ikhtiar sikit, kena tulis kasih pada dia. Lafaz dia macam gini. Saya rasa selesai masalah. Tak ada orang betulkan pula. Dan ini adalah common mistake untuk muazzin. Kalau ada feedback terhadap imam-imam kat Singapura, dan semua
masjid-masjid sekarang semua mempunyai moto atau misi apa? Mesra jamaah kan. Jadi kita tengok dia nak praktikkan kita nak, kita kasih feedback. Kita tunggu dia punya jawapan. Satu orang buat aja saya rasa selesai masalah. Selesai lah patutnya masalah. Pasal tak ada orang buat. Jadi semua tanggung lah. Kalau awak tahu dia baca cepat ke, dia baca salah ke atau itu ke, semua lah tanggung. Saya cakap benda ni senang. Nak selesai. Macam mana yang berlaku pada orang tersebut. Betul tak? Dia komplain pada Nabi SAW. Imam baca panjang sangat. Selesai tak masalah? Selesai. Yang lagi satu pula komplain kepada Umar bin Khattab. Imam baca pendek sangat. Pun selesai masalah. Jadi kita berhenti kat sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi